Dia bukan cerita dalam kitab dia fiqh dengan makna yang khusus seperti yang kita pahami fiqh dengan arti halal haram, tidak, bukan waktu saja suci ataupun najisnya, bukan itu saja. Bahkan kita akan dapati dia telah memahami hadis dengan kefahaman yang dalam semua perkara yang telah ditunjuk ajar oleh Nabi SAW dalam semua perkara. Itulah yang dikatakan paham yang mendalam. Sebab nak keluarkan sesuatu maksud hadis itu, dia tak paham mengikut kaedah dia. Kalau tidak mengikut kaedah dia, tak boleh. Jadi di sini kita sebutkan beberapa perkara. Kalau kita kajikan, ambil tanda dia paham dia. Kitab dia yang susun daripada awal sampai akhir, dia ada munasabah. Dia ada kesesuaian, ada kesinambungan. Apa bab ni letak lepas pada bab ni dia ada maksudnya. Dan untuk mudah, saya sudah bahas di lampiran di belakang ada sesuai dengan itu mengikut seorang ulama. Kalau tengok pendapat ulama lain, dia kata lagu lain. Di situ kita nampak memang susah dia nak buat dalam masa. Nak tahu banyak kenal susah dia. Yang pertama situ kita nampak dia tanah. Yang kedua, bab-bab kecil itu pun ada perkalian di antara satu dengan yang lain. Bukan saja-saja begitu juga. Kemudian itu pun ada lampirannya sebagai contoh. Kemudian oleh kerana kita tidak nak bicara fiqh yang umum dalam Bukhari, dan ini dia sebenarnya dia kena mengaji, dia kena mengaji khusus Bukhari. Apabila nampak kalau tidak tak cukup masa sebenarnya cerita benda-benda ini. Kita ambil pilih-pilih saja kita pilih. Itu tuan-tuan dan tuan-tuan boleh baca sini. Cuba kita perhatikan pada surat 4 surat 4 1.1 13 sisi cuba tadi. Ini paham Bukhari yang umum, tidak termasuk dalam bab. Yang ke-13, sering kali Imam Bukhari membantah apa yang menjadi pegangan umum dalam sesuatu perkara, padahal dia tidak berlandaskan alasan yang hukum. Kalau ada pun hadis dalam soal berkenaan, maka ia adalah hadis dhaif. Ini misalnya dapat melihat pada tajuk yang dibuat oleh Imam Bukhari, Bab Mauti Yaumil Itsnin. Ini bab mati pada hari Isnin. Tujuan beliau membuat bab ini ialah untuk menyatakan hari yang paling baik untuk kematian seseorang ialah hari Isnin, bukan hari Jumaat seperti yang dipaham oleh lama orang. Kerana Rasulullah SAW telah ditakdirkan wafat pada hari Isnin. Jauh benar. Sebab itu dia buat bab itu. Dia tidak buat bab mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat. Ada. Apa tujuan? Ini yang dikatakan dalam dia tu tanah pahaman dia. Dia nak cerita amal orang dia faham hari Jumaat, malam Jumaat itu istimewa, katanya lepas daripada azab kubur. Apabila dia buat bab ni, dia nak mengisyaratkan, dia nak membimbing kita kepada yang lebih tepat. Hak tu memang ada hadisnya, tapi hadisnya tidak sahih. Imam Bukhari mahu budaya masyarakat Islam ini dengan hadis-hadis sahih. Dia beramal dengan hadis sahih, dia hadis. Dan ada hadis. Kenapa kita hadis sahih? Walaupun kita tak boleh, tapi kalau sampai kepada i'tiqad, tak boleh. Misalnya kita sudah yakin sekarang ni, kalau sudah lebih dia, tak kena azab kubur lah. Itu akidah tu. Bila sudah sampai kepada itu tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Hadis itu dhaif. Kalau kita nak kata ada kelebihan, tak pernah sabuk, iaitu hari Isnin.
Sebab apa? Sebab Nabi SAW ditakdir mati hari ini. Allah SWT tentukan, pilih untuk Nabi dia, tentulah waktu yang paling lama. Itu cara itu. Sebab itu kita tengok ya. Ini nota 7, nota yang 7 cuba kita tengok. Qala Zaid ibn al-Mulayyiz. Tak apalah, kita tidak nak membaca semua tu, kita baca ada reka-reka. Dia kata ayat yang kedua, wa ka'anna al-khabar alladhi warada fi fadl al-maut yawm al-jum'ah lam yasih 'inda al-Bukhari faqtasara 'ala ma wafaqa shartahu wa ashara ila tarjihihi 'ala ghayrihi wal hadith alladhi ashara ilayhi akhrajahu at-Tirmidhi min hadith Abdullah bin Amr marfu'an ma min muslimin يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر وفي إسناده ضعف وأخرجه أبو يعلى من حديث أنس نحوه وإسناده أضعف. Itu tujuan yang baik. Itu bawa kepada lagi lah bicara. Dia nak cerita, mana ada orang itu kata ada pilihan, bukan tidak ada asas langsung, bukan. Kalau ada hadis dhaif pun ada asas tertentu orang itu. Itu ulama ada dia kata lahul asl. Ada asal. Tetapi dia melibatkan akidah. Bila akidah tak boleh. Bahaya. Dengan sebab itu Imam Bukhari buat haji. Mati pada hari ini. Dan untuk membuktikan bahawa hari ini matinya molek bukan sahaja untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga untuk orang-orang lain. Bawa tu Imam Bukhari buat Aisyah. Saya nak ubah kata cerita-cerita. Dia nak boleh mati hari ini. Saya nak ubah kata sahabat dia orang nombor satu. Mesti dia tahu Pak ini lebih. Bukan khusus untuk Nabi. Kalau orang lain dia boleh mati hari ini itu boleh. Lebih mondek daripada hari Jumat. Sebab apa? Saya nak ubah kata sendiri. Cuba tengok hadis yang kita bukakan di situ. Hadis itu jelas menunjukkan begitu. Kalau tak boleh, tentu dia tidak berhasrat. Dan memang Allah SWT takdirkan Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi SAW yang berpuluh ini, matinya pada hari tidak istimewa. Tapi hari ini, kalau kita sekarang ini mengikut kalender orang putih ini, hari istimewa kita ada. Tapi kalau mengikut kalender kita, tidak hari istimewa, hari Selasa. Malam. Hari Isnin, malam Selasa itu tidak. Dia mati antara waktu Maghrib dan Isya. Kalau nak kira, dia terus bersambung dengan hari Isnin. Nabi SAW mati pada hari Isnin. Dia mati, dan ini isyarat kepada selepas dia terus saja. Allah SWT buat jadi takdir jadi. Itu suatu hal yang pelik. Dan ulama mengatakan sebelum pada itu dia sudah sedar, sudah hari dia kata dia harap kita ni dalam hadis itu dia harap hari ini siap hari apa kita bahawa ada mulutnya 3 lah kata dia terlalu kamu pun apa ni kakak kena SAW dengan 3 kali aku pun juga sebab hari itu petang itu dia kata itulah yang benar. Jadi Imam Bukhari dia kaji benar-benar ni. Dia kaji. Apabila kaji, anak di situlah yang dikatakan fiqh Bukhari. Jadi dalamnya faham dia tentang Quran. Jadi apa-apa yang mungkin tersebar pada masyarakat yang umum tapi asasnya tidak kuat, dia akan bantah dengan cara dia tersendiri, halus dengan mengemukakan hadis yang lebih. Kemudian kita tengok selalu Imam Bukhari kalau kita tengok dalam kitabnya berbeza daripada kitab lain. Ayat nombor 14 itu muka surat 5 kita tengok ini tidak berkait dengan fiqh yang khusus tapi fiqh umum. Misalnya umum dalam masyarakat kita ini, bukan masyarakat kita saja lah, masyarakat Islam tersebar bahawa ramai juga yang faham ini